iaitu bersuci. Sekarang kita masuk kepada solat. Dan buku ni saya rasa ada kena 3 buti baru habis. Solat dia panjang sikit dah. Sebelum pada masuk tu tak payah tengok buku lagi. Sebab kita saya sediakan nota dulu untuk pengisian hakikat solat dulu. Benda-benda yang berkaitan. Solat mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam Islam dan ia adalah rukun Islam kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah dan merupakan medium penghubung yang baik antara hamba dengan Tuhannya. Solat yang dilaksanakan dengan sempurna akan mewujudkan hubungan yang baik antara hamba dengan Tuhannya. Ini saya ambil daripada Syarah Bulughul Maram ni lah. Seterusnya mewujudkan hubungan yang baik sesama makhluk. Dalam hal ini sesiapa yang memelihara solat, sebenarnya dia telah memelihara agamanya, dan sesiapa yang mengabaikannya, dia telah mengabaikan agama, seolah-olah telah meruntuhkan agama tersebut. Siapa yang mendirikan, ini satu lagi ni, orang kata hadis ni bukan hadis lah. Man as-salah imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Agama orang duk baca tu. Solat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan, maknanya dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan, maknanya dia meruntuhkan agama. Itu sebenarnya bukan hadis. Itu adalah kata-kata ulama. Ini sebab dia kata ni, memelihara agama. Siapa yang memelihara solat, arti dia memelihara agama. Sesiapa yang mengabaikannya, maknanya dia mengabaikan agama. Selain itu, solat juga dapat membezakan antara seorang yang taat kepada Allah dan menderhakainya. Bahkan merupakan garis pemisah antara seorang Muslim dengan kafir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih hadis ni. Nabi sebut, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Sengaja saya tak berbaris ni supaya pelajar-pelajar sikit lagi boleh baca tak ada baris dah. Insya-Allah ngaji Arab boleh baca tak ada baris. Sebab dia asal tak ada baris harap ni. Kita boleh baca kerana ilmu nahwu. Yang kita ngaji tu kita boleh berbaris sendiri walaupun tak ada. Saya baca al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara kami dengan mereka, orang kafir tu. Beza kita dengan orang kafir. As-salah adalah solat. Maka sesiapa yang meninggalkannya sesungguhnya dia telah kufur. Riwayat At-Tirmizi. Sebab tu Imam Ahmad dia kata kalau tinggal solat kafir. Ada kan masyhur siapa dia pernah dengar dia dialog dengan tok guru dia, Imam Syafi'i, tok guru dia. Dia kata Imam Syafi'i kata kalau orang tak tinggal sembahyang mula ke mana? Dia kata kafir kan. Pasti Imam Syafi'i kata tidak kafir. Pasti kalau kafir lagu mana? Syafi'i tanya balik. Dia kata ngucap semula. Baik, dia dah kata ngucap semula. Dia kata sembahyang. Bila dia sembahyang semula, dia kata dari sembahyang tu ada syahadah dia kata. Imam Syafi'i tanya, nak sembahyang guna kata dia kafir tak sah. Jadi dari riwayat tu kata Imam Ahmad pun terdiam. Mana benar Imam Syafi'i? Faham cerita saat ni? Imam Ahmad kata, dia faham daripada hadis ni, wa man tarakaha faqad kafar. Siapa dia tinggal sembahyang kafir. Imam Syafi'i kata bukan kafir sini. Makna kafir makna engkar, maksud engkar, tidaklah kafir sungguh. Siapa kena ngucap meledak kata Imam Ahmad. Moga Imam Ahmad ada murid dia kan? Imam Hanbali ni. Dia kata kafir sungguh. Kalau kafir lagu mana? Dia kata di semaya Zuhur sekarang. Dia kata masuk Islam semula lah. Pasal apa? Dari semaya ada syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Imam Syafi'i kata semaya ke mana? Semaya dia tak sah dulu lah kalau dia kafir. Dari riwayat dia kata Imam Hanbali pun terdiam. Makna benar Imam Syafi'i ngasih tu. Jadi maknanya saya nak royak sini ya. Ada ulama yang menghukumkan faqad kafar ni maknanya dan sesungguhnya nyatalah kafir. Okey, betul. Jadi kok mana pun kita boleh faham sini makna solat ni benda berat. Sebab tu agenda utama. Agenda utama kita ni kena solat. Sebab tu mula-mula kalau kita ngaji fiqh pun mula lagi dia. Dia letak ke apa dia kita bersolat bab semaya. Okey.
Sebuah hadis riwayat Al-Hakim. Wa akhiru ma tafkiduna min dinikumus salah wa ayyu syai' akhirahu lam yabqa minhu syai'. Amalan terakhir yang akan hilang daripada agama kamu ialah solat. Dan sesiapa yang hilang penghujungnya, maka tidak ada apa-apa lagi yang kekal untuknya. Amalan pertama yang akan dihisap ialah solat. Sekiranya solat dilakukan dengan baik dan sempurna, keseluruhan amalan seseorang itu akan baik. Sebaliknya jika seseorang itu mengabaikan solat, maka masa hadapannya di akhirat akan gelap. Ada hadis dia ni. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Perkara pertama sekali akan dihisap pada hari kiamat berkaitan amalan seseorang hamba ialah solat. Maknanya kalau kita khoyar di pada mahsyar esok, nak kira amalan dah. Nak bubuh amalan kanan, amalan alik kanan ni amalan baik, alik kiri amalan jahat dah. Mula-mula sekali dia cek semayang dulu, dia buka file semayang dulu. Kalau dengar kehadiran Nabi kata jika amalan solat itu baik, dia tengok, oh semayang mula dulu. Terus tengoklah puasa, kau sedekah, gapo haji, zakat dah. Lagu tu sungguh kau tak tahulah, pasal Nabi sebut lagu tu. Kalau lulus semayang, luluh. Tapi dia kata jika rosak solatnya, kalau dia penuh dia tak pakai tak kelih hak lain. So kelih-kelih lah kalau buka semayang menunjukkan amalan yang tak boleh tolong lah. Tak salah, walaupun amalan semayang dia tak berjadi pun, acu tengok fail zakat dia, tengok fail haji dia. Faham tak? Jadi dia kata tak saya tengok lah dia kata padang hok ni dia kata. Kalau dia buruk dah semayang pakai tak saya tengok lah, tak ada nak kambuk dia kata. Nampak tak? Disebab itulah kita di antara amalan yang ibadat yang paling kemuncak kena jaga ialah semayang. Sebab tu kita tengok dah. Justru menjadi kewajipan seorang Muslim mempelajari hukum hakam solat di samping mengetahui kedudukan dan kepentingan solat dalam Islam. Hal ini adalah kerana mempelajari solat bermakna mempelajari agama. Kita nak belajar ni hadis-hadis mengenai kitabus solat ni maknanya kita ngaji agama lah. Sebab dia tiap agama. Malah solat ialah agama, iman dan Islam yang tidak boleh dipisahkan antara kedua-duanya. Definisi solat. Dari sudut bahasa bermaksud solat doa atau berdoa. As-salah ni kan fil lughati ad-doa. Perkataan solat tu makna doa. Firman Allah. Terbalik saya ni. Hati-hati nak beki dah. Ni di arrow dak ni. Bapa jadi gini. Sudah. Tak perasan saya ni. Balik. Tak jadi juga. Wasalli inna salataka sakanul lahum. Saya ambil belakang ni. Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Maknanya solat di sini salli itu maknanya doa. Betul tak? Ayat ini menganjurkan supaya berdoa memohon keampunan. Solat dari sudut syarak pula bermaksud sesuatu ibadat yang merangkumi perkataan dan perbuatan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Ini definisi solat. Dua kita jawab. As-salah. Bila kalau ada soalan periksa dia tanya sebutkan solat dari segi bahasa. Dia solat dari segi istilah. Dia kena jawab as-salah fil lughati dari segi bahasa ad-doa, doa. Istilah pula, istilahan dari segi istilah ialah segala perkataan dia aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Tu definisi solat. Ustaz pun raih. Betul, boleh markah mana. Aqwalun perkataan-perkataan. Wa af'alun perbuatan-perbuatan. Segala perkataan, segala perbuatan maksusatun yang khusus, yang tertentu, bukan sebagai perkataan, bukan sebagai perbuatan. Sebab tu dia kata dia kena kait dengan perkataan yang khusus. Muftatahatun bitakbir yang dimula dengan takbir, start daripada takbir, wa muhtatamatun bitaslim dan diakhir dengan salam. Mana niat dia?
Ada hak tu dia kait pula innamal a'malu binniyat pula. Setiap amal tu kan ada niat. Kenapa tak? Tengok dia di segi istilah dia orang pakai kemah. Istilah dia ginilah. Dia panggil mani' dengan jami'. Jami' ni maknanya lengkap, mani' ni maknanya dia menghalang daripada masuk unsur lain. Lengkap kan? Gapo kat semaya? Ya segala perkataan dia perbuatan. Mulanya yang khusus, mula dengan takbir, sub dengan salah. Jadi makna kalau kecek muka lain orang tak panggil sembahyang, ataupun buat benda luar sebelum pada takbir ataupun lepas salam, tak juga dah. Hukum solat. Hukum solat adalah wajib ke atas setiap muslim yang mukallaf sebanyak 5 kali sehari. Semalam iaitu solat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Solat ini dikenali sebagai solat fardu. Solat juga merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Dalil pensyariatan solat. Kewajipan solat sabit melalui Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Antara dalil Al-Quran ialah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas kepadanya dalam agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Ini dalil maknanya solat tu wajib. Sabda Nabi ni bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Saya buat tanda kuning tu untuk solat. Islam itu dibina atas 5 asas. Kalimah syahadah, iaitu tiada Tuhan yang sebenar selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan puasa bulan Ramadan. Jadi ada dalam hadis ni ada solat. Ulama telah sepakat mengatakan bahawa solat fardu diwajibkan ke atas orang Islam yang mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Baligh cukup umur lah kita ni dah. Berakal kita siuman. Malah ia merupakan antara perkara yang diketahui umum dan tidak boleh dinafikan sesiapa dalam kalangan orang Islam. Sesiapa yang menafikan kewajipan solat boleh membawa kufur. Tak solat tidak kufur. Menafikan kefarduannya, kewajipan jadi kufur. Orang ni semaya tak tinggal tapi dia kata semaya tak wajib, dia jadi kafir. Tapi orang ni tak semaya tapi dia iktiraf semaya tu wajib. Tengok bila masuk neraka, saya rasa hak ni masuk neraka dulu pun akhir-akhir boleh tubik. Hak seorang tu walaupun semaya masuk tak tubik. Sebab apa? Sebab kafir. Kita puasa pelik. Dia semaya kan? Dah semaya pun maknanya besar dari segi pengiktirafan tu dulu. Nak beza tak? Sebab dia melibatkan i'tiqad. Semaya tapi dia kata tak wajib. Hak ni tak semaya tapi dia kata wajib. Dua-dua tak siap belaka dah. Tapi nak ayatnya rengi hak tu lagi. Kanak-kanak yang belum balik tetapi mencapai umur 7 tahun taklah disuruh melakukan solat. Ni kewajipan ni. Kita buat ke tak ni? Anak umur 7 tahun. Ni perintah ni. Apabila telah mencapai umur 10 tahun taklah dipukul jika enggan menunaikan solat sebagaimana hadis. Ni perhati muat hadis. Muru auladakum bis-salah wa hum abna 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahlah anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Acik ingat balik, ketika anak kita 7 tahun, kita suruh ke tak? Mana kalau kita tidak suruh, kita dosa di situ. Dia tak buat, dia tak dosa. Dia malah dah. Semayang kita kata. Asalkan dia semayang, walaupun dia tak ambil semayang, walaupun dia baca tak kena pun, dia suruh. Kerana suruh tu wajib. Artinya, tak suruh tu adalah dosa. Boleh-boleh tak dosa kita ke zaman kita duk cak ke muka lain mula tak suruh anak dah. Dosa ni 7 tahun. 7 tahun kiraan tahun Hijri. Mana ni tahun lebih dah. Kita suruh ke dah. Lepas tu kena piak umur 10 tahun tak semayang. Itu kita tak buat juga tu. Bercakap duk garupal budak-budak ni enggak. Malas semayang. Kalau atas sekolah tak apa dia. Maknanya tanggungjawab kita tu. Serta asingkan tempat tidur. Ini bukan masalah semayang. Asing tempat tidur mana anak laki-laki dengan anak perempuan bila umur 10 tahun jangan tidur sekali. Tengok ni. Dari segi proaktif.
istilah jaga sumbang mahram. Ni. Maknanya kalau kita tak asing anak kita, laki-laki dan perempuan bilik sekali kan. Sini kita melanggar hukum dah ni. 10 tahun kena asing. Asing ke tak? Sebab itulah dia standard rumah ni kena 3 bilik. Tak? Sebab tu kerajaan buat peraturan rumah kena 3 bilik. Sebilik ibu bapa, sebilik anak laki-laki, sebilik anak perempuan. Dia tak boleh capur. Umur 10 tahun kalau capur, orang capur boleh berdosa. Sebab Nabi suruh muru auladakum. Ni perintah. Bila kau solat difardukan? Solat difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj. Yang berlaku 3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Oh, maknanya 7 tahun tu tak semaya lagi dah. Mula-mula Nabi dibangkitkan jadi Rasul. Tak semaya lagi 3 tahun nak berhijrah. Barulah fardu semaya. Dah. Tak ingat tahun masih tak ingat. Maknanya 3 tahun. Sudah bateri. Dah sama bateri. Okey. Pada awalnya solat diperlukan sebanyak 50 waktu sehari semalam. Kemudian dikurangkan kepada 5 waktu, namun pahala dan ganjaran adalah sama, iaitu 50 waktu. Ni orang tahu berlaku bila ni Isra' Mi'raj dah. Cuba kita bayar 50 waktu. Kita buat kerja lah yang kita ni. Mujurlah Nabi yang pergi. Tak, naik turun minta. Berapa Tuhan buat 50? Nampak tak? Kita sebenarnya tujuan Tuhan buat kita atas ke dunia ni, dia suruh sembuh dia. Sebab tu segala makhluk lain tu bertasbih 24 jam tak? Kita patut lagu tu juga mana. Tak ada kerja lain. Tapi kerana dia nafsu kita, kita ni bila kita berasa lapar nak makan ni dah. Bila cuaca nak cari tempat teduh, maka dia builah kita menguruskan kehidupan kita. Tapi hakikat sebenarnya dia suruh kita mengabdikan dia. Tengok dia suruh 50. Tak ada kerja lain, pas semayang pagi petang siang malam. Tapi kita jadi tukar tak? Jadi kita pergi buat kerja nak menguruskan kehidupan kita tu benda utama. Hak ni jadi sampingnya. Kenapa tak? Priority kita ni. Kita rela habis harta, kita rela mengembara, ngaji, menuntut ilmu, bukan agama sah. Kadang-kadang ngaji kerana nak kebahagiaan dunia tak. Cuba kita tengok dari segi falsafah. Jadi kalau dah 5 waktu ni tak buat juga kan. Berat benar dah. Asasnya 50 gitu ni. Ada orang kecek dia tak apa Nabi tak sekali lagi, dia jadi sekali sehari tak. Kali akhir sekali bila Nabi turun tu kan. Dia jumpa dengan Nabi Musa je tak. Nabi Musa tanya, "Apa tak pergi lagi?" Malu saya tak nak pergi 5 dah. Daripada 50 turun 5. Kita pun kata kalinya pergi sekali lagi, biar jadi sekali. Biar jadi seminggu sekali, tak apa semua imak saja. Lah. Dia jadi 5 dah. Jenis solat. Saya buti sebelah aku dah. Maya ni, kita ni start bila umur 10 tahun ke 15 tahun. Balik 15 dah. Balik kita ngaji dah. Okay, balik ni sama ada bermimpi ataupun 15 tahun kiraan hijri, tahun hijrah. Orang laki-laki, orang perempuan ada hijz lagi. Dia tadi itulah kalau nak kira umur tak tahu umur lah. Banyaknya kalau bermimpi bila umur berapa. Situ detik mula dia. Okey. Jenis solat ni kita nak ready go ni kita nak tahu dulu hak semaya sebelum masuk tajuk hadis kita nak baca ni minggu depan ni dah. Jadi saya tak si baca hadis tu lagi. Kita nak sebagai persiapan dulu nak tahu gapo dia solat ni kan. Solat ni ada 2 jenis. Ada dapat jenis solat. Satu ni solat fardu, iaitu solat yang diwajibkan ke atas orang Islam dan ia terbahagi pada 2 jenis. Iaitu fardu ain, iaitu solat 5 waktu sehari semalam, dan solat jemaah tambah solat lagi untuk orang lelaki. Solat 5 waktu dan solat jemaah. Fardu kifayah ialah solat jenazah. Dan lagi solat sunat ialah solat yang disunatkan ke atas orang Islam dan ia terbahagi kepada 2.
solat sunat mutlak dengan solat sunat muqayyad. Gapo mutlak? Solat sunat mutlak maksud sunat semaya sunat ia tak ada sebab gapo-gapo saja nak semaya sunat. Saya rasa kita tak kaji buat sekali habuk ni dah. Ada siapa dia saja-saja nak semaya, sunat saja. Ada tak? Mesti ada sebab. Apa sebab sunat tahiyatul masjid lah. Ada. Itulah dia niat qabliyah juga setengahnya lah. Sunat muqayyad ni apa dia? Yang terikat dengan sesuatu peristiwa. Macam sunat rawatib. Apa semaya sunat tu? Kerana nak kapit waktu. Rawatib. Solat witir. Ada nama belakang kata? Sunat duha. Sunat tahiyatul masjid. Sunat istisqa minta hujan. Sunat ajak. Macam-macam ada. Tapi semaya sunat semata-mata sunat ada. Cuma kita tak buat. Nuak guan hak lain betul cek. Hak lain betul ada dia nak buat. Cak kena buat kau tu dah. Hak sunat lain, hak muqayyad pun tak habis-habis nak buat. Rukun solat. Mengikut mazhab Syafi'i kita ni, rukun solat menurut mazhab Syafi'i ada 13 iaitu niat. Ni niat. Niat mula-mula ni. Mana ni? Dah pasal ada juga tidak susun secara terperinci. Sebabnya rasa dah tu dia tak ada sebut ni. Tapi ni pasal orang syarah Bulughul Maram ni. Saya berdasarkan kepada buku syarah Bulughul Maram Ibn Hajar Al-Asqalani ni, dia isikan dulu buti-buti benda dalam ni. Niat. Qiyam berdiri. Niat. Niat ni kalau mengikut mazhab Syafi'i kita ialah berlaku ketika takbiratul ihram. Sepatutnya duduk sini niat ni. Berdiri ni tidak niat lagi ni. Dia niat ni tidak masuk dalam definisi solat. Mananya? Tak ada rukun lah rukun. Rukun. Dia tidak masuk dalam definisi solat. Apa tadi definisi? Dengan niat. Dengan niat tu dia kira umum, zakat pun ada niat, haji pun ada niat. Kalau kita definisi solat kan, perkataan dia berpasal yang tertentu. Tidak ada sebut niat yang tertentu. Dia kira abab kata dia sebab semua ibadat kena sebut niat belaka. Dia innamal a'malu binniat kan. Jadi gini kan. Lama kan kita diingat niat dulu. Niat tu baru diri. Tak, dia niat dulu sini. Tak, sebab tak mudah lagi ni. Dia tak panggil niat tu. Tu dia panggil azam. Mula-mula kita nak buat satu benda, nak pergi masjid lama niat teka pakai sana usul fardhu maghribi dah pak saut selipar. Dia tak boleh lagi. Dia mula daripada ini mazhab Syafi'i kita start daripada Allahu akbar. Allahu akbar ada lintas yang niat situ. Mula-mula niat ni sebenarnya duduk sini dia. Berdiri, wajib berdiri ni bagi orang yang berkuasa ni. Tu dia panggil azam. Dia panggil azam. Niat ni dia kata qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Itu makna istilah niat bagi mazhab Syafi'i kata. Ada motif sesuatu, qasdu syai'in, motif sesuatu muqtarinan bi fi'lih yang dimulai dengan perbuatan itu sendiri. Itu dia nak mula perbuatan, mula nak buat. Ada pun ketika duduk di rumah tu tidak mula lagi. Bila mula? Allahu akbar. Pasal dia muftatahatun bi takbir, dimulakan dengan takbir. Tu baru orang panggil semaya. Allahu akbar tu baru start semaya. Ada pun niat ni duduk mana? Dia kena duduk muqtarinan bi fi'lih. Apa tak? Definisi dia. Berada di permulaan perbuatan. Berdiri ni tak mula lagi. Boleh faham lama ada orang duk pakai kaikan tu niat dah. Perbuatan takbiratul ihram duduk sini. Lepas tu membaca surah Al-Fatihah. Rokok. Okey, rokok ni daripada mazhab Syafi'i ni dah. Kalau mazhab lain dia beza sini baca Al-Fatihah ni. Ada mazhab yang tidak wajib baca Fatihah. Okey. I'tidal. Bang dah. Sujud.
Duduk antara dua sujud. Saya pergi percepat tak apalah, ada video lah. Tamakninah maknanya tenang. Berhenti sekejap. Setiap rukuk, setiap kalian, setiap rukun. Sekadar 2-3 saat. Maknanya dari rukuk ni dia mazhab Syafi'i kita ni 13 kan. Rukuk 13 mazhab Syafi'i kita. Ada duduk. Dia bubuh. Dia ni saja gaya dia kan. Tak tahu tengok dalam buku dia tulis gini ni, tak maknanya dia bersuku dah. Duduk tasyahud akhir. Berapa dia tak tahiyat awal. Tasyahud tahiyat tu lah dah. Tahiyat ataupun tasyahud. Tasyahud awal sunat. Yang itu kan ni, kau kita tak tahu sunat. Sunat tahiyat awal ni. Maknanya kalau lorak kan, tak baca tahiyat awal tak apa. Saya ada budak-budak dulu kita ajar semayang. Dia kata baru tahu, dia kata tahiyat awal ni sunat, kalau tahu tak baca tu dia kata. Dia lepas pada tu tak baca tahiyat awal lah, dia lorak lagi main budak. Kata silap dia duduk bacaan. Ni ada dua. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, rukun ke sebelah. Duduk tasyahud awal tu. Tahiyat awal tak ada. Iyalah, benda tu sunat. Sunat. Bacaan dia tu pun sunat. Sunat belakang lah. Kalau rumah dia sunat-sunat habis lah. Yang kedua membaca selawat. Dalam tasyahud tu kena ada selawat. Maknanya kalau tasyahud awal tu sunat, kena tengok benda tu sunat. Maknanya kita lepas sujud. Lepas apa? Tasyahud awal ni lepas sujud. Maknanya kita tak payah duduk, tak payah berapa jalan. Berlagu lah. Maknanya nak jalan mana tu? Keadaan ni nak jalan mana? Buat berapa? Buat 10 rakaat pertama. Rakaat kedua, kalau tak saya baca tahiyat awal, rakaat kedua tu buat 10 rakaat pertama. Deh, 3 rakaat tu pakai derek, 10 rakaat pertama lah kau. 1, 2, 3. Muka 3 sama dengan 1 dah dah. Duduk tahiyat akhir. Lama royak-royak ni pakai klip buat aku ni. Deh, tak nampak kecil dalam dia Buat 10 rakaat pertama lah kau. Bangun. Akhir je nanti baca. Tak tahulah. Betul tak? Tahu tu kau muslim makna tahiyat awal ni sunat. Sebab tu saya nak ayat lagi dah. Ni. Apabila kita terlupa baca tahiyat awal, ni. Terlupa baca tahiyat awal bila kita sudah naik rakaat ketiga dah kan. Rakaat yang kedua patut tahiyat awal dah. Rakaat ketiga kita tak ingat baca tahiyat awal. Kita pergi turun dia jadi batal. Faham tak? Pasal apa dia menambah rukun? Dia kira jadi dah. Kita kiam untuk rakaat ketiga dia kira jadi dah. Kita masuk kiam dah. Sebab apa kita pergi turun pula? Pasal kita nak ambil benda sunat. Tak boleh tinggal hak wajib nak ambil sunat. Kena ingat molek dah. Ni, boleh cerak dah ke ni? Tak ingat baca tahiyat awal, tiba-tiba pergi bangun rakaat ketiga. Patut duduk dah. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Tak ingat baca tahiyat awal, pergi duduk. Batal lah. Bangun sehingga sempurna qiyam. Sehingga masuk rukun. Kalau duduk tengah nak bangun ni boleh. Bangun tak ada tegak. Tak baca tahiyat awal, boleh duduk. Tapi kalau dah sudah masuk tamak ninah dia sudah jadi rukun dah. Rukun jadi. Ada setengah ustaz dia kata, bila kita bangkit sampai ke haram. Tak tahu hak baca tu bila dia kata masuk rukun. Apa maksud tak rokok ni? Kena bagi dalil dia tu buat apa tu? Pasal dia dia makmum ni dia wajib kena turut tu imam. Kalau tu imam tak baca tahiyat awal dia kena bangun. Tu imam duduk balik, tu imam tu batal. Kita pun kena mufarakah cerang dengan tu imam. Okey? Kalau kita tak
Apa dia? Kita tak ingat, kita tak ingat itu kan. Oh, tak ingat, kalau kita tak ingat juga, supaya dia, kita tengok orang, dia tak ingat. Tak apa kalau tak ingat, dah tak ingat. Baik nak berabiak ni dah. Nak habis ni. Memberi salam sebelah kanan. Ni memberi salam sebelah kanan. Alik kiri sunnah. Artinya kalau kita habis hari semaya tak? Tu bi angin. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Mana kat mana? Kalau dia misalnya juga alik kiri jadi guana. Batal tak tapi haram. Pasal apa tak batal? Sebab sempurna dah semaya. Semaya sudah habis. Lepas tu apa jadi haram? Dia pergi semaya tak ada semaya. Haram kerana pergi semaya tak ada semaya. Gapo semaya? Wisalah. Mana?